Hai, selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar bab 2 ya, yaitu algoritma. Oke. Struktur kawalan pilihan ada dua ya, kita imbas balik struktur kawalan pilihan yang telah kita pelajari. Ya, untuk struktur kawalan pilihan, if else ini telah pun kita belajar semasa di tingkatan 1. Oke. Dan kali ini kita akan belajar struktur kawalan pilihan bersarang ya, yang nomor 5 ini, yaitu if. Dalam if itu ada if else, if else ya. Apakah yang dimaksudkan dengan struktur kawalan pilihan bersarang itu ialah struktur kawalan pilihan bersarang digunakan untuk menyemak syarat kedua jika syarat pertama itu benar. Kalau syarat pertama itu benar, oke, kita semak pula syarat yang kedua. Itulah yang dinamakan dengan struktur kawalan pilihan bersarang. Ingat, kalau syarat pertama benar, oke, kita semak pula syarat yang kedua. Itu adalah struktur kawalan pilihan bersarang. Oke, sebagai contoh, sepatutnya kerja ini cikgu mau bagi kamu apabila telah buka sekolah ya, tetapi disebabkan oleh situasi yang tidak mengizinkan, jadi kita bincang saja ya. Oke, sebagai contoh, Anda mengunjungi sebuah restoran buffet bersama dengan keluarga. Senarai harga restoran tersebut ditunjukkan di bawah. Oke, ini adalah senarai harga. Oke, yaitu yang pertama, dewasa, harga dia RM40. Untuk dewasa 65 tahun dan ke atas, harga RM25. Kanak-kanak umur 4 hingga 12 tahun, RM20. Tetapi jika tinggi melebihi 150 cm, harga RM30. Dan seterusnya, 4 tahun ke bawah, percuma. Tetapi jika tinggi melebihi 100 cm, maka harga RM10. Hasilkan satu algoritma untuk restoran ini menentukan harga untuk setiap pelanggan menggunakan pseudocode dan juga carta alir. Nah, kamu masih ingatkah tidak? Masih ingat apa maksud algoritma? Ya, algoritma itu adalah siri langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Ini telah pun kita pelajari di tingkatan 1 ya. Oke. Coba kita lihat macam mana pseudocode ya. Ini kerja kumpulan nih kita akan buat kemudian lah ya bila kita berjumpa di sekolah. Oke, kita terus saja ke pseudocode. Mula ya. Untuk pseudocode yang pertama mesti mula. Oke. Yang kedua, minta umur daripada pelanggan. Oke. Tengok di sini. Kalau kamu tengok situasi ini, pelanggan dia ada 1, 2, 4 kategori, 3 kategori ya. Oke. Jika umur melebihi 12 tahun. Oke, jika umur melebihi 12 tahun. Oke, jika if. Oke, kalau umur melebihi 12 tahun kita akan semak syarat yang pertama. Jika umur ialah 65 tahun dan ke atas, harga ialah RM25. Jika tidak, else harga ialah 40. Yang kedua, jika tidak, ya, jika umur ialah 4 tahun ke atas. Oke, jika tidak, tengok di sini. Jika umur kanak-kanak 4 tahun ke atas, harga RM20. Oke, lepas itu kita semak balik tinggi. Oke, jika tinggi melebihi 150 cm, harga RM30. Oke.
if yang seterusnya, jika tinggi melebihi 100 cm, harga ialah RM10. Ini untuk kita semak yang ketiganya untuk 4 tahun ke bawah. Ya, 4 tahun ke bawah. Oke. Jika tidak, sebab 4 tahun ke bawah ini secara otomatis lah ya kan, sebab umur 4 tahun ke atas kita setelah buat. Jadi yang baki dia itu memang 4 tahun ke bawah. Ya. Oke. Kurang daripada 4 tahun. Jika tidak, jika tinggi melebihi 100 cm, harga ialah RM10. Jika tidak, harga ialah percuma, tamat. Ya, itu adalah pseudocode untuk situasi tadi ya. Oke, sekarang kita lihat pula carta alir. Oke, perhatikan carta alir ini mula ya. Masih ingat lagi dari tingkatan 1 kita telah belajar carta alir, simbol-simbol carta alir. Oke, yang bentuk bulatan seperti ini adalah untuk mula ataupun tamat. Ya, ingat balik ya, ini mula ataupun tamat. Yang condong segi 4 ini adalah untuk input, ya, input ataupun output. Ya, sama ada kita masukkan data ataupun paparkan data, ya. Contohnya di sini paparkan harga, paparkan output ya. Untuk segitiga ini adalah untuk pilihan, ya, pilihan. Oke, kalau untuk segi 4 ini, segi 4 biasa ini adalah untuk activity. Oke, activity. Oke, berdasarkan pseudocode tadi, coba perhatikan carta alir ini. Mula-mula. Oke, kita mula dulu. Selepas mula, perhatikan. Minta umur daripada pelanggan ya. Jadi, apakah umur Anda? Lihat. Garisan di sini adalah untuk input ataupun output ya. Jadi, kita mau input daripada pelanggan, umur pelanggan. Oke, apabila pelanggan telah memasukkan umur dia nanti, oke, seterusnya kita akan semak pula. Umur melebihi 12 tahun. Bermaksud dia 13 tahun ke atas. Oke, 13 tahun ke atas. Jika ya, oke, barulah kita semak balik syarat pertama tadi. Jika ya, umur lebih besar ataupun sama. Ini operator dia ya. Perhatikan, kalau begini, ini simbol dia ini adalah lebih besar. Lebih besar daripada 12. Kalau lebih besar ataupun sama bermaksud lebih besar ataupun sama dengan 65 tahun. Oke, jadi di sini kalau umur lebih besar daripada ataupun sama dengan 65, harga RM25. Ya. Jika tidak, harga RM40. Oke, seterusnya. Kalau sudah dapat ini, kita akan terus ke proses yang seterusnya, yaitu paparkan harga output ya, lepas itu tamat. Oke, jika umur kurang daripada 12. Oke, kita semak balik. Kalau dia kurang daripada 12, perhatikan. Oke, di sini. Oke ya. Jika tidak, umur ialah 4 tahun ke atas. Oke, kita semak pula ini. Oke, jika umur lebih besar daripada 4, bermaksud 5 hingga 11 tahun. Kalau ya, kita minta ketinggian. Kita punya pelanggan, ya. Minta ketinggian input. Apakah ketinggian Anda? Jika tinggi lebih besar daripada 150 cm, harga RM30. Oke, jika tidak, harga RM20. Lepas itu kita paparkan harga. Oke, jika umur kurang daripada 4, ya, tidak di sini. Ketinggian, kita mau pengguna masukkan ketinggian. Apakah ketinggian Anda? Jika tinggi lebih besar daripada 100 cm, oke, syaratnya itu dipenuhi, maka harga RM10. Jika tidak, harga
percuma. Oke, boleh paham? Sedangkan, oke, juga umbas balik. Kita lihat balik apa maksud struktur kawalan pilihan bersarang ya. Oke, kawalan pilihan bersarang if untuk situasi di mana kita ingin menyemak syarat kedua jika syarat pertama benar. Ya, ingat balik. Kita struktur kawalan pilihan bersarang ini digunakan untuk kita menyemak syarat kedua jika syarat pertama benar. Oke, kita semak syarat kedua jika syarat pertama itu benar. Oke, itu adalah kawalan pilihan. Oke, sebagai contoh di sini, umur 12 tahun, iya. Ya, umur lebih besar daripada 12 tahun, ya. Kita semak balik. Umur itu lebih besar ataupun sama dengan 65. Ini kita semak balik. Oke, tidak. Umur lebih besar daripada 4. Kita semak balik apakah ketinggian, jika tinggi dan seterusnya, ya. Itu adalah struktur kawalan pilihan bersarang. Oke. Ini sepatutnya cikgu mau kamu jawab dalam kumpulan. Oke, untuk supaya kamu lebih paham tentang struktur kawalan pilihan bersarang ini. Oke, tidak apa kita bincang hari ini ya. Anda merancang untuk makan malam bersama keluarga. Keputusan untuk makan malam di rumah atau di restoran bergantung kepada masa ibu bapa Anda pulang ke rumah. Jika ibu bapa Anda pulang daripada kerja sebelum 7 petang, ibu Anda akan memasak di rumah. Ibu akan memasak bubur jika adik Anda masih lagi demam. Jika tidak, ibu akan memasak nasi kegemaran Anda sebagai hidangan makan malam. Jika ibu bapa pulang selepas pukul 7 petang, Anda sekeluarga akan makan di restoran. Walau bagaimanapun, jika berlaku kesesakan lalu lintas, Anda akan makan mie di gerai berhampiran. Jika tidak, Anda akan dapat makan di restoran pizza. Ya. Hasilkan satu algoritma untuk cabaran di atas menggunakan pseudocode dan carta alia. Oke. Contoh pseudocode, yang pertama mula, ya. Lepas itu pukul berapakah ibu bapak Anda habis kerja? Jika masa kurang daripada 7 petang, kita akan semak. Jika adik masih demam, makan bubur. Jika tidak, makan chicken chop. Jika tidak, jika berlaku kesalahan lalu lintas, makan mie. Jika tidak, makan pizza. Tamat. Ini adalah contoh pseudocode untuk situasi tadi. Oke, jadi contoh carta alir mula-mula, ya tengok ya, mula. Lepas itu input, masa ibu bapak habis kerja, input, kita perlu masukkan data. Oke, selepas itu kita akan semak masa tadi itu. Jika masa kurang daripada 7 PM, 7 malam, oke, iya, kita akan semak status adik. Ini kita tidak, ini tengok segi 4 biasa ya, lurus. Ini tidak perlu masukkan input, ini adalah activity. Kita mau semak status adik ya, kita tengok adik kita itu bagaimana. Adakah adik demam? Kita semak. Kalau ya, makan bubur. Kalau tidak, makan nasi ayam. Lepas itu, paparkan makan malam. Oke, jika ayah balik sebelum jam 7 malam, kita semak status jalan. Ya, semak status jalan. Jika jalan sesak, kalau iya, makan mie. Kalau jalan tidak sesak, maka kita boleh makan pizza. Lepas itu paparkan makan malam, tamat. Oke. Oke, ini kita akan buat apabila kita berjumpa nanti ya. Oke. Apa pentingnya algoritma ialah ia dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang sistematik. Oke. Algoritma membolehkan pengatur cara untuk menulis atur cara masing-masing dalam apa jua bahasa pengatur caraan. Oke, kita akan buat algoritma untuk menghasilkan atur cara dalam Scratch dan juga
Python nanti. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau tidak paham, boleh tanya Cikgu selepas ini. Terima kasih.